Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seseorang itu berkahwin hanya semata-mata dia nak pada harta, dia pandai pada kecantikan, dengan mengenepikan agama, rugi besar. Rugi besar. Jadi Nabi SAW menyebut fazfar bizatid din, engkau hendaklah mengutamakan yang beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Kita sambung lagi malam ni bab yang ke-15 daripada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis 928. Bab istihbabi nikahi zatid din. Ini bab elok mengahwini wanita yang beragama. Hadis 928, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizatid din taribat yadak. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, wanita itu dikahwini kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, engkau akan mendapat tuah. Jadi hadis ni hadis yang sangat terkenal kepada kita, berkenaan dengan perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu adalah kita mengahwini yang beragama. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW menyebut biasanya orang ni bila dia nak berkahwin dengan seorang perempuan, maka 4 perkara ni dia tilik, dia akan perhati, dia akan utamakan. Jadi ada orang yang mengutamakan semua ni, ada dan ada orang yang mengutamakan satu sahaja. Ada orang yang mengutamakan harta, dia tak cara dah lain. Dia kira asal kau kaya, perempuan tu kaya, tak kira tua ke, tak mungkin dapat anak ke, tak comel ke, tapi asal kau kaya, sebab dia nak harta. Ada orang jenis nak jaga keturunan dia, kedudukan dia, kemuliaan dia. Jadi kalau dia nikah dengan perempuan yang kedudukan tinggi, bangsawan, mulia, ada teku, ada sayyid, syarifah ke apa ke, dia nak tupai keturunan. Sohulah kalau dia dapat berkahwin dengan ni ke wal ke kerabat ke. Dan ada yang berkahwin kerana comel. Sebab dia nak tunjuk bahawa dia dapat berjaya, dapat menawar, menakluk seorang wanita yang comel, dia boleh berbangga. Dia ada orang dia boleh tunjuk, ataupun untuk kepuasan diri dia sendirilah. Sebab dia nak tengok comel ni, hari-hari nak tatak, nak kelih. Jadi manusia lagu itulah. Ada orang nak agama. Nak agama ni kerana agama, kerana akhlak dia, kerana sifat dia, sifat amanah, jujur, seorang yang menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala, seorang yang taat, seorang yang cerdik. Itu semua benda-benda yang menjadi pilihan. Jadi ada macam-macam sebab wanita itu dikahwini. Nabi SAW sebut 4, maka daripada 4 ni perlu utamakan yang beragama. Maknanya kalau kita dapat semua, kata cukup package, molek lah, ada belakang.
Cukup 4 perkara ni hak tu molek terbaik lah. Tapi kalau seseorang itu berkahwin hanya semata-mata dia nak pada harta, dia pandai pada kecantikan, dengan mengenepikan agama, rugi besar. Rugi besar. Jadi Nabi SAW menyebut fazfar bizatid din, engkau hendaklah mengutamakan yang beragama. Maknanya engkau sebagai orang yang beragama juga, orang yang berkahwin dengan ada matlamat, ada maksud, ada tujuan, orang yang ada maruah, orang yang ada kehormatan, maka hak layak dengan dia tu adalah berkahwin dengan yang beragama. Sebab kalau dia berkahwin dengan semata-mata harta, orang akan kata pada dia, mu ni nak nupai bini, tupai kaya bini. Tapi kalau dia letak, kerana perempuan tu berharta, dia ada agama. Kalau orang kata pada dia, wah nak nampak macam nak tupai bini ni, kata tak, kita kena ke agama dia. Jadi harta dia tu benda nombor 2. Hak pertamanya agama. Jadi kalau dia semata-mata berkahwin dengan perempuan tadi kerana nak harta, maka orang akan kata lah, lelaki macam mana lagu ni, nak tupai kekayaan bini. Jadi benda tu dia kalau kata perempuan tu dia boleh menerima dah, dia berlapis dada dalam masalah ni, tak apalah. Takut tak ada 2-3 lekor, balas sikit kau, perempuan akan kata lah, selama ni siapa dia cara beli beras, beli lauk dah. Jadi dia akan ukit. Kita ni bawa diri lah, mari rumah dia, dalam rumah dia dah, kata dia. Jadi kadang-kadang orang kata demo je driver rutin hari ni. Jadi maruah seorang lelaki, hendaklah dia berkahwin dengan seorang perempuan ni, perempuan tu mestilah beragama. Kalau semata-mata dia nak pada kehormatan, nak pada kekayaan, itu akan merugikan dia. Jadi hak layak sesuai dengan dia sebagai orang beragama, orang ada maruah, dia berkahwin dengan orang yang ada agama. Jadi hak lain tu dia mari berakal lah. Bukan kata tak boleh langsung kita nak berkahwin dengan wanita yang ada harta kedudukan yang comel ni, tetapi itu perkara yang kedua. Perkara yang pertama agama. Itu penting sekali. Fasfar bizatid din, taribat yadak. Asal mana taribat yadak ni, mana tangan engkau tu akan cemar dengan tanah, engkau akan mendapat kehinaan. Jadi maksud di sini, jikalau engkau tidak mengutamakan yang beragama, jikalau engkau mengenepikan wanita yang beragama, maka terhinalah engkau, taribat yadak. Asal mana taribat yadak ni, cemar tangan dengan tanah ni, makna jatuh fakir lah. Jatuh fakir. Sehingga dia terpaksa kutip apa-apa yang jatuh di tanah untuk dia makan. Sehingga dia carilah. Biasanya kita cari makan ni, cari makanan apa semua ni hak atas. Dah. Kalau motor kita kait, pauh pun kita kait. Tapi kalau dia jatuh, baru kita nak ambil, kena tanah. Jadi terpaksalah kita kena basuh, cuci. Ataupun kadang-kadang orang ni bila dia jatuh miskin, dia terpaksalah selokar. Tempat-tempat jatuh ada roti ko, ada gapo ko. Aku takut orang ikat lagi. Kadang-kadang orang kan, moga pesel orang kita ni, dah roti kan dia solat sikit. Kalau dia buat roti sandwich tu, hak kerak tepi dia kerak. Dia kerak buah, dia ambil putih tu je. Hak di putih itulah dia lesek majerin kau gapo kau. Hak kerak tepi dia tahu. Dia tak si. Ataupun ni lah biasanya hak muka dia tu. Muka atas kali dengan bawah. Hak tu tak ada siapa nak. Tak ada siapa makan. Jadi kalau dia supik kat you kekak. Sejak kita kelik beli dah.
Habis tu api ada lagi 2 keping hok ni. Tak kosek. Jadi hok ni lah biasanya ikat-ikat buh tu siapa. Dah. Jadi orang kadang-kadang dia susah ke apa ke, dia carilah, dia tengok. Buka supir tu molek lagi. Itulah hak makan dia. Mana kita ni tak tahulah, kita kata kita kalau roti sedap kerak. Hak putih tu tak apa molek, hak kerak tu masuk molek. Lainlah hak hitam tak ada dah mau tak jual tu. Mana orang ni dia susah sampai dia terpaksa cari hak mana jatuh. Hak mana jatuh makan dia. Jadi maksud Nabi di sini taribat yadak, sekiranya kamu tidak pilih dia beragama maka jatuhlah kamu dalam kehinaan. Jadi bila pegang perempuan tu, kita berkahwin dengan dia tu kerana agama, maka kita akan mendapat tuah. Jadi itu ia disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi biasanya perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Jadi kita kena utamakan agama. Pahala ni kalau kata bini kita tidak beragama, dah. Macam mana? Kita usahakanlah. Moga bagi ada dah. Bagi ada dah ni tak bolehlah kita nak lepas cari hak baru. Dah. Bini kita ada dah. Kita ada dah. Nikah lama dah. Cuma tak berapa semaya, tak ngaji Quran, dah. Patut kita ni hak baru nak ngisah, dia belum lagi. Jadi kita kena usahalah. Didik dia, baiki dia, ajar dia apa-apa yang menjadi kewajipan kita sebagai suami dia tu untuk bimbing dia. Dan dalam bab ni perempuan ni dah dia tak boleh nak gantung itu lelaki kadang-kadang. Dah. Macam contoh, tak apalah aku nikah dengan ustazah, dengan ustaz. Dengan orang ngaji Qalahara. Dia nak tupai. Dia tak berpandak. Kadang-kadang hak dia nak tupai ni pun tak gerak juga. Tu lelaki dia tu. Sebab tu lelaki tu sendiri tidak beragama. Jadi dia pilih hak tak beragama. Jadi perempuan nak tupai tak gerak. Jadi hak moleknya hak adil yang disebutkan oleh Nabi, lelaki kena beragama, perempuan pun kena beragama. Jadi macam mana nak suruh ada beragama perempuan ni? Mana ibu bapa? Ibu bapa maknanya kita kena cari mana ni perempuan yang ada agama ni. Mana cari daripada mopok yang beragama lah. Situ. Maknanya hanya ada wanita yang beragama ni bila mana dia dilahirkan, dia berasal daripada keluarga yang beragama juga. Jaga dah mopok tak beragama mana tapi anak beragama, jaga. Di sekolah harak kau gapo kau dah. Mopok tak jaga mana agama dia lah jaga kerana didikan luar. Hal tu jaga benar. Tapi biasanya kita dapat cari dapat temui wanita-wanita yang beragama ni dalam keluarga yang beragama. Kemudian hadis berikut ni, bab istihbabi nikahil bikr, bab anjuran supaya berkahwin dengan dara, dengan gadis. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala tazawwajtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tazawwajta faqultu tazawwajtu thayyiba faqala ma laka walil azara wali'abiha. قال محارب أحد رجال السند فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك. Hadis riwayat daripada Jabir, katanya aku berkahwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak berkahwin kah? Dia kata aku berkahwin tapi dengan seorang yang janda, kata dia. Jadi Nabi SAW tanya, apa hal ni kamu dengan gadis-gadis? Mana tak ada hak kenal kah? Gadis-gadis hak ramai ada ni kamu tidak berkenan kah? Sehingga kamu berkahwin dengan janda.
Tidakkah dengan dara gadis itu wali'abiha, kamu dapat bergurau senda dengan dia. Jadi Nabi tanya apa? Maknanya kalau boleh main gurau ni hak gadis lah. Kalau janda ni tidak seperti itu. Kata Muharib, salah seorang perawi, aku berkata kepada Ammar bin Dinar, Ammar berkata, aku mendengar Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia lafaz beza sikit, halla jariyatan, mengapa tidak engkau mengawini gadis, kamu dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main dengan kamu. Maknanya kamu dapat bermanja-manja dengan dia. Muka bagai dalam buku kan. Kalau kita beli kereta dalam buku ni lain. Hak second hand ni. Kadang-kadang dia ketuk body dah. Kadang-kadang hak takut. Ketuk body gapo cak 3-4 lapis dah. Jadi lain. Jadi Nabi sebut di sini gadis. Maknanya dalam bab kita pilih wanita tak kerana agama dia. Imam Muslim ataupun imam hak asal menulis kitab sahih kitab ni Al-Lu'lu' wal Marjan ni, dia orang bagi hadis tentang molek berkahwin dengan gadis. Maknanya dari segi keutamaan kita, wanita yang beragama. Kemudian kalau ada 3 hak lagi tu comel dah. Kalau tidak ada sah lain tak apa dah. Hak ada kaya saja ke ataupun ada comel saja ke, tetapi hukum mana pun kena yang beragama. Kemudian diikuti dengan yang gadis. Utamakan yang gadis. Bila gadis ni biasanya muda lah. Muda. Lepas tu tanah dia tu tanah orang tak ajinan lagi. Jadi kalau kita letak benih kat mudah. Mudah tumbuh. Tapi kadang-kadang tempat biasa galadah ni lebih cepat lagi. Jadi dari segi kita nak zuriat keturunan tu lebih. Lebih maksud dia. Mudah. Maknanya subur. Jadi kalau dia tu dah umur 36, 38 baru kita nak nikah dia, dah. Peratusan untuk kita dapat anak tu adalah 10%, 20%. Takut ada 3 orang. Sedangkan Nabi naknya kena berkahwin dengan wanita, tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Kamu berkahwinlah dengan perempuan yang wadud, yang amat penyayang dan ia banyak dapat melahirkan ramai anak. Al-walud. Maknanya al-walud tu ia dapat melahirkan anak ramai ni. Maksud dia dengan kita lah. Kalau dia beranak dah sebelum pada ni, dah dengan tok laki dulu, ni orang dah mari pula dengan kita ni, takut tak ada lah. Takut tak ada. Jadi hak Nabi naknya hak dengan kita ni, hak tu gi tok laki dia dulu, hak gi kita ni, sebagai seorang lelaki. Jadi gadis tu hak lebih kita dapat ramai lagi anak. Jadi Nabi SAW menganjurkan ia gadis, supaya dapat bermesra mudah sikit. Walaupun dia kekak dengan tok lelaki, moga tak ada pengalaman berkahwin, tapi kita boleh itu dia lah. Tapi kalau hak janda ni dah, kalau dia biasa dengan cara tok lelaki dia dulu, mungkin tak sesuai dengan kita lah ni. Wallahu a'lam lah. Tapi hal lebih kita nampaknya Nabi SAW sebut gadis ni, maknanya dia tu boleh dibentuk. Dia akan ikut rentak kita. Dan dia ni dalam tempoh ia berpotensi dapat melahirkan ramai anak untuk kita. Dah. Kalau kita nikah dengan hak janda ni, hak telah berkahwin dah ni, dah. Takut tidak dapat ramai anak lah. Tapi di sini Jabir dah, dia nikah dengan seorang janda.
Jadi Nabi tak larang. Dalam hadis berikut ni Nabi tak larang. Sebab berkahwin dengan gadis, berkahwin dengan janda ni di atas keutamaan masing-masing. Kita tengok. Macam Jabir ni Nabi tanya lagu tu ada sebab. Maknanya dia dapat bermesra dengan gadis tu. Jabir ni pula dia fikir hak lain. Dia fikir hak lain. Ni. Sebab apa? Dalam riwayat berikut ni. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin fatazawwajtu imra'atan thayyiba faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajta ya Jabir faqultu na'am faqala bikran am thayyiba qultu bal thayyiba qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka qala faqultu lahu inna Abdullah halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alayhinna wa tuslihuhunna faqala barakallah au khaira. Kata Jabir, ayah aku ni telah terbunuh, maknanya mati syahid. Ayah Jabir ni dia mati syahid dan dia telah meninggalkan seramai 7 ataupun 9 orang anak perempuan. Mana Jabir ni Abas sulung lah. Abas sulung, ayah dia mati, dia ada 7 ataupun 9 orang adik-adik. Jadi dia pun berkahwin lah. Dia berkahwin lah dengan seorang wanita yang janda. Nabi SAW bersabda, kamu berkahwin ke ya Jabir? Dia kata ya. Nabi tanya lagi, gadis ataupun janda? Nabi kata janda. Jadi Nabi pun tanya, apa kamu tidak berkahwin dengan gadis yang mana kamu dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain dengan engkau. Engkau dapat gelak ketawa dengannya dan dia dapat gelak ketawa dengan engkau. Mana boleh bermanja-manja gurau senda ke apa semua ni. Jadi dia pun beri alasan pada Nabi. Dia kata Abdullah ayah saya ni telah meninggal dunia dan dia telah meninggalkan anak-anak perempuan. Jadi aku tidak suka untuk membawa pulang seorang yang jadi isteri aku ni sebagai kakak ipar kepada adik-adik aku ni, hak sebaya dengan mereka. Jadi dia ni ada kecil-kecil belaka. Jadi aku pun berkahwin dengan seorang perempuan yang dapat mengurus mereka dan menjaga mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barakallah, semoga Allah Taala memberi keberkatan kepada engkau ataupun baik, comel. Maknanya kita boleh tengok di sini Jabir ni dia berkahwin dengan seorang janda atas dasar tanggungjawab, mas'uliyah, kebertanggungjawaban, atas dasar bertanggungjawab. Maknanya dari segi nak gurau, nak bermanja bolehlah dengan gadis tu, tapi kalau dia bawa balik sama bayar dengan adik-adik dia, boleh tahan pitah lah. Dah. Jadi payah nak cara. Jadi jiwa bini dia tu jadi tengok adik-adik ipar ada semua ni, jadi nak main lagi, banyak masa pula habis dengan ipar-ipar dia pula. Jadi lebih baik dicari seorang yang ada pengalaman, telah berkahwin, pandai dahulu suami, ni nak cara pula pada adik-adik. Jadi itu dasar tanggungjawab. Maknanya bagi dia tu dari segi nak sebagai teman hidup dah, tepat untuk dia untuk dia dapat bermesra tu ada dah tercapai dengan janda ke gadis ke, tapi hak dia fikirnya tanggungjawab. Tanggungjawab dia nak ada orang boleh cara pada adik-adik dia dalam keadaan ayah dia telah tak ada. Dan mungkin di sini ibu mereka ni tak ada dah, meninggal dunia. Sebab itulah Jabir ni cari janda untuk cara pada adik-adik dia ni. Maknanya dia pikul tanggungjawab ayah dia. Bila ayah dia meninggal dunia, tak ada siapalah nak jaga adik-adik dia ni, maka dia terpaksa lah ambil tanggungjawab, berkahwin dengan
ya janda ni. Dan di sini kita boleh lihat walaupun anjuran Nabi SAW supaya berkahwin dengan gadis, ada ketikanya perlu seseorang itu berkahwin dengan janda. Walaupun molek gadis, tapi kita tengok nisbah diri kita lah. Tak? Kita ni berbeda, tak tanggung nak cari anak gadis. Lama ke dia panggil, bukan panggil pakcik, tu ayah. Tak? Ugah lalu kita. Gak zaman dulu boleh nak tipu. Buh ejah janggu bubuh apa ina sikit, ita sikit dah. Muka zaman tak ada IC boleh lah. Tanya umur berapa? 40 baru, padahal 55 dah. Dah. Tapi moga boleh budak apa semua zaman dulu boleh tipu lah. Boleh nak ngorak lagi budak-budak muda. Tapi lah ni tak boleh. IC ada. Jabatan pendaftaran negara ada. Dia ada rekod dah kita ni umur berapa. Jadi ada kalanya kita kena tengok jugalah. Nak berkahwin tu dengan siapa dia. Jadi di sini mengikut keadaan masing-masing lah. Ada orang tu dia molek nikah dengan gadis. Ada kalanya dia molek bernikah dengan dara, janda. Jadi mengikut keperluan. Jadi kadang-kadang dia ni nak suruh ada buat dah. Boleh tidur tepi tak apa dah. Bukan nak ke anak dah. Jadi dia umur 70 tahun. Dah, nak nikah seorang lagi. Jadi dia carilah hak kelas dia tu. 60, 65. Asalkan ada gu je. Sebab salafus soleh dulu, orang-orang dulu, ulama kita dulu, dah. Kalau kata mati bini pagi, tak kira nikah dah. Dia nikah dah. Sebab apa? Sebab dia kata aku takut mati ni dalam keadaan bujang. Bujang. Tak boleh bagi mereka. Sebab 2 rakaat orang yang berkahwin tak sama dengan 2 rakaat orang yang bujang. Jadi bini mati pagi, petang kara dia nikah lain dah. Bukan kata dia sipel lama dah. Maknanya adalah sanggup anak tu. Jadi dia tak sih meninggal dunia dalam keadaan bujang. Jadi kadang setengah kita ni ayah dia mak dia tak ada dah mati dah. Ayah dia sorang dah. Jadi pakak sibuk nak jaga ayah. Gila ayah mai duduk mana seminggu, ayah hidup mau tu seminggu, kita mai duduk mau ayah seminggu ke apa sebulan ke. Dah. Tak sah. Dah. Kita jaga anak bini kita biar ayah kita tu nikah seorang lagi. Nikah semula. Ni kita tak weh ayah tak saya ke mak ke. Ada mai buah tu. Dah. Jadi ayah dia nikah dengan seorang lagi kak. Tak apalah. Tak sama anak jaga dengan bini jaga ni. Dah. Walaupun bini tu jaga, baru kenal seminggu 2 minggu. Dah. Suami isteri ni dia lain. Maka sebab itulah bagi orang seperti ni ikut dia lah. Kalau dia munasabah berkahwin dengan janda, munasabah berkahwin dengan gadis, terpulang. Jadi yang pentingnya seseorang itu berkahwin dengan jelas matlamat sesuai dengan matlamat dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di sini terutamanya pada orang muda lah. Tak pernah sabar. Orang lelaki ni 25. Nak cari 40. Nak pakai sunnah Nabi. Dia kata Nabi nikah Khadijah 40, Khadijah. Nabi 25. Itu cerita lain. Cerita lain. Cerita tu pun dibahas juga oleh ulama. Ada yang kata Khadijah pada ketika dia berkahwin dengan Nabi tu dia umur 25 juga. 25 juga. Jadi kalau kata 25 nak sabarlah. Boleh ni orang anak. Apa benda tu? Kalau nikah umur 40. Payah. Tapi orang boleh kata kan Nabi mukjizat. Mukjizat ni bukan segala-galanya. Mukjizat ni cerita lain. Situ tu kita tak boleh nak letak mukjizat. Sebab kalau kata mukjizat pelik habis orang. Bisa Muhammad. Dah. Bila nikah dengan Khadijah dah lagi boleh ni orang anak. Tak ada siapa pun orang Arab sebut benda tu menjadi sebab dia beriman dengan Nabi. Tak ada. Tak ada. Tak ada seorang pun orang Arab yang menentang Nabi ni, ataupun ada seorang pun sahabat-sahabat Islam ni dia kata aku Islam ni kerana tengok mukjizat yang ada pada Nabi, dia nikah dengan Khadijah
Khadijah umur 40 tiba-tiba boleh anak. Siapa ni orang? Sebab tu aku masuk Islam. Tak ada riwayat. Jadi bila tak ada riwayat, kita kira Nabi SAW berkahwin seperti mana orang lain berkahwin lah, dengan orang yang tidak jauh beza umur. Jadi walaupun Nabi SAW berkahwin dengan janda, isteri dia janda belaka, kecuali Aisyah. Jadi perkahwinan Nabi tu dia lain cerita. Cerita lain. Cerita perkahwinan Nabi dengan Hafsah kerana sahabat, dengan Aisyah pun kerana sahabat, dengan Juwairiyah dari segi diplomasi, diplomasi sebab Nabi SAW pergi dengan popok Bani Mustalik itu, Nabi dapat berkahwin dengan Juwairiyah. Bila berkahwin dengan Juwairiyah ni, sahabat-sahabat yang ambil keluarga Juwairiyah sebagai hamba abdi itu, akhirnya memerdekakan hamba mereka sebab berasa bersalah. Anak-beranak Juwairiyah ni dijadikan sebagai hamba, sedangkan Juwairiyah tu isteri Nabi. Jadi dengan sebab itulah Nabi membebaskan. Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Walaupun Safiyah ni musuh kepada keluarga dia tu, musuh pada Nabi orang Yahudi, tapi Nabi berkahwin dengan Safiyah. Maknanya nak menyatakan bahawa Nabi ni dia bukan anti Yahudi. Dia bukan anti Yahudi. Orang tu bila dia masuk Islam, maka boleh nak dijadikan sebagai isteri. Dan banyak lagi lah. Jadi perkahwinan Nabi tu ada maksud dia. Tetapi hak umum yang Nabi anjurkan kepada umat dia, Nabi nak suruh ramai keturunan ni, maka Nabi suruh berkahwin yang gadis, supaya lebih kukuh lagi hubungan ikatan perkahwinan tu secara umumnya lah. Sebab kadang-kadang orang ni nak berkahwin dengan janda, dia mikir juga, terutama dia turun. Takut kadang-kadang orang lelaki ni dia kuat cemburu, berbanding dengan wanita tu. Kadang-kadang tok lelaki dia dulu telefon, dah ada benda lain lah, dah kita keling, sibuk lagi dia, marah, kita ni marah, sibuk benar atas dia tu, padahal bukan hak dia dah. Jadi kita jadi itu tak boleh, cemburu. Cemburu kita tu terhadap bekas tu lelaki dia. Sebab itulah untuk elak benda-benda lagu tu, Nabi SAW menganjurkan supaya orang tu berkahwin dengan gadis. Hadis berikut, hadis Jabir qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah falamma qafalna ta'ajjaltu ala ba'irin qatufin falahiqani rakibu min khalfi faltafattu fa idza ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma yu'jiluka qultu inni hadithu ahdin bi urs qala fa bikran tazawwajta am thayyiba qultu bal thayyiba qala fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka qala falamma qadimna dhahabna linadkhula faqala amhilu hatta tadkhulu layla ay isya'an likay tamtashital asy'ithah wa tastahidda al-mughibah. Wa fi hadha al-hadith annahu qala al-kays ya Jabir yani al-walad. Hadis daripada Jabir lagi, aku bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan. Ni perjalanan balik lah. Peperangan ni peperangan Tabuk. Bila mana kami balik, aku pun segeralah, ta'ajjaltu, aku segera nak cepat naik atas unta yang qatuf, unta yang lambat. Unta dia ni letih dah, keletihan dah. Sebab Tabuk ni jauh. Jauh pada musim panas pula tu. Unta dia ni ala balik letih. Jadi unta dia slow dah, siapa Nabi SAW dapat kejar dia. Jadi Nabi duduk belakang dia. Dah. Aku pun berpaling. Rupa-rupanya Nabi SAW berada di belakang aku. Jadi Nabi pun tanya, "Mana lorak tu?" Dah. Aku pun berkata, "Aku ni pengantin baru Rasulullah."
baru nikah tapi pergi perai. Pergi perai. Pengantin baru saja berkahwin. Nya tak ayat ke Nabi ni nikah. Kalau kita gagal ni. Demo baik wahana tak ayat kita. Jagalah. Dah. Padahal tak ayat tak apa. Moga saya jauh-jauh. Dah. Saya jarang jumpa. Ni Nabi ni tak ada ayat ke Nabi ni. Jadi Nabi tanya, kamu berkahwin dengan gadis ataupun janda? Jadi Nabi tanya dua tu, maknanya janda boleh. Walaupun gadis yang molek. Jadi bukan kata tak Nabi tanya ni apa tak nikah dengan gadis, kamu bernikah dengan janda. Bukan Nabi marah dia nikah dengan janda. Mana ni sudut Nabi ni iaitu keutamaan. Keutamaan yang Nabi nampak pada seseorang bila dia berkahwin gadis dulu, supaya dapat zuriat, ataupun dapat bermesra. Jadi dia kata dengan janda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mengapa tidak dengan seorang gadis yang dapat dia bergurau dengan engkau, kamu dapat bergurau dengannya. Engkau dapat bergurau dengannya, dia dapat bergurau dengan engkau. Lepas tu dia ayat tadilah, maknanya perawi ni peristiwa yang sama, cuma perawi itu dia sebut sudut tertentu. Sebab dalam dua hadis tadi tak sebut ni. Perjalanan tu tak sebut. Nanti dalam hadis 933 lebih detail lagi. Jadi kata Jabir, hadis ni sebenarnya dia kait dengan banyak perkara ni. Dia ada banyak perkara ni, siapa ada lebat jual beli ada ni. Ada ni. Tak apalah, nanti kita bincang minggu depan. Bila mana kami tiba dekat Madinah ni, saya cuba nak masuk Madinah. Biasanya Nabi dengan sahabat-sahabat ni, bila dia sampai satu tempat daripada perjalanan yang jauh, Nabi tak terus masuk Madinah. Nabi duduk luar dulu, tidur semalam dulu situ. Mana kalau sampai waktu malam, Nabi tidur dulu di tempat tu, bangun semaya subuh, lepas subuh itulah bertolak masuk ke Madinah. Seperti kita lah. Kita ni kalau kata tu ubah kota baru, pukul 11 malam macam tu, tidur dulu Masjid Muhammadi, tidur situ dulu. Pagi esok tu ambil bah, baru balik rumah. Ramai dulu. Kalau pukul 11 malam sampai. Jadi Nabi SAW kata, amhilu, tunggulah, builah peluang, sehingga kamu hatta tadkhulul laila, sehingga masuk malam, isya'an, waktu isya', likai, supaya wanita yang tidak terurus rambutnya itu dapat merapikan rambutnya, dan dia dapat tastahidal al-mughibah, orang yang lama tak ada suami ni, hendaklah dia merapikan tubuh dia, guna besi, maknanya mencukur ari-ari. Mana dalam hadis ni Nabi SAW memberitahu, seorang suami pergi berjihad lama keluar ni, maknanya dia keluar bermusafir, lama mana dia bermusafir ni, bila dia balik ke rumah tu, jangan dia balik masuk pada waktu malam, maknanya dia kena tunggu masuk pada waktu pagi. Jadi kepulangan dia tu diketahui oleh isteri dia. Jadi tak sih tu lelaki balik pada waktu malam, kejut dengan rambut dia, dengan belaju kelawar dia, dengan bedok sejuk dia tu, putus piuh mentah-mentah. Jadi dia kena rapi dulu. Jadi biar balik tu lelaki ni rumah kemah molek, anak mandi dah. Ni anak puah purang yang kicap mulut, gapo semua. Tak sih. Nak balik tu comel. Sebab dia kepenatan ni. Tinggal jauh lama, tinggal kau anak bini. Kalau kata orang ada derah, tinggal kau anak. Tinggal kau anak. Alasan. Rumah tu alasan tu. Padahal ingat kau mak budak. Jadi Nabi SAW menyarankan benda ni supaya kerukunan rumah tangga tu dapat dijaga. Ni bahasa ni Nabi sebut ni.
Dia macam seorang tua lah. Dia kena faham natu dia. Baru nikah. Lagu tu. Jangan dikacau. Lah. Ni kita baru boleh natu duk bakar siapa? Alik belakang. Tak boleh lah. Kena meraihkan. Jadi masuk pada waktu malam tu jangan. Tapi kalau zaman ni dah kita sapa pukul 3 pagi pun kalau kita boleh halud dah. Beres, tak ada masalah. Soalnya kita memberitahu dia terlebih dahulu. Zaman dulu komunikasi dia bila sahabat balik daripada jihad, sahabat semaya dulu di Masjid Nabi. Jadi bila kata siapa tentera ni dah budak-budak pergi masjid. Oh, ayah balik. Jadi dia pun derah kelik ayat ke mak dia. Jadi waktu itulah mak dia dapat merapikan diri. Jadi kalau dia balik ketuk pada waktu malam, habis kucah. Tak boleh. Kalau zaman ni tak apa. Dia nak kerai dah ni. Dah. Kadang baru masuk lipih, telefon dah. Kakak telefon nak siapa ni. Dah. Kalau ni lagu tu lah. Balik pukul 3 pun tak apa. Walaupun dalam hadis kata tak boleh. Sebab kita kena tengok dari segi makna dia. Jadi konteks hadis tu dia berbeza. Kalau masuk nabinya, jangan balik dengan ngejut. Dah. Biar isteri dapat merapikan diri. Biar jaga kemah molek rumah, kain baju, pinggir makuk dapur tu biar clear belakang. Itu cara Nabi SAW ni. Mana Nabi bercakap ni macam Nabi sebagai apa ni, kaunseling rumah tangga. Dalam hadis ni Nabi SAW ada menyebut Al-Kaisa ya Jabir. Maksudnya di sini Al-Kais ni asal maknanya cerdik lah, cerdik. Maknanya kamu hendaklah mencari anak yang cerdik. Kamu hendaklah mencari anak yang cerdik. Maknanya kena mengambil kira lah. Maknanya kalau orang tu dalam keadaan bertenang, dah, dua-dua tu dalam keadaan bertenang, merapikan diri, dah, baca doa apa semua, jaga segala adat-adat je, maka insya-Allah akan boleh anak yang cerdik. Al-Kais mana carilah anak yang cerdik, hasil daripada hubungan kamu dengan isteri kamu tadi. Jadi kalau buat dalam keadaan kelak kabuk, nak marah ke apa semua, boleh anak takut jadi sebaliknya. Jadi Nabi pesan lagu tu. Jadi kalau kita tengok pemimpin-pemimpin lain, dia tak boleh nak pesan lagu ni, tapi Nabi boleh. Cara buat air, dah, cara dalam kelambu pun Nabi jaga umat dia. Kita nak cari manusia seperti Nabi ni mana tak ada. Kau boleh kecek tentang jual beli di kedai, pentadbiran negara, peperangan, dah, tentang akhirat, tentang taharah, tentang semaya, tentang ibadat, tentang rumah tangga Nabi lah. Tak ada seorang pemimpin seperti Nabi. Kemudian hadis 933 ni hadis Jabir lagi, panjang lagi, dengan liberty lagi. Tu insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.